Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini Mukadimah akan terangkan tentang tugasan projek sirah. Baik, pada hari ini Mukadimah akan terangkan, Mukadimah akan sampaikan arahan kepada kamu bagaimana cara untuk melakukan projek sirah. Kemudian Mukadimah akan terangkan penilaian. Seterusnya, bagaimana panduan penyediaan tugasan jika kamu pilih slide, dan soalan 1 dan 2 ni antara soalan yang boleh kamu pilih, 1 atau 2. Dan seterusnya, panduan penyediaan tugasan buku scrap, dan juga ada juga soalan 1 dan 2, yang ni kamu boleh pilih juga antara soalan 1 atau 2. Baik, tugasan ini mengandungi 2 soalan sahaja. Jadi kamu dikehendaki untuk memilih salah satu soalan yang diberikan. Kamu boleh jawab dalam tulisan Rumi ataupun tulisan Jawi. Kaedah tugasan ini, kamu dikehendaki memilih sama ada kamu nak gunakan PowerPoint atau buku scrap. Yang ni ikut kemahiran masing-masing lah. Bagi murid yang memilih PowerPoint, karangan kamu hanyalah 5 slide sahaja. Dan juga bagi murid yang pilih untuk melakukan buku scrap, anda dikehendaki menulis 5 helaian sahaja. Kaedah penghantaran ini bergantung pada pihak sekolah. Yang ni Mukadimah akan maklumkan bagaimana cara kamu perlu menghantar buku scrap ataupun PowerPoint. Tugasan ini kamu perlu dilaksanakan selama dalam tempoh 1 bulan. Mengikut perancangan sekolah. Maksudnya sekolah dah bagi tarikh 1 bulan untuk tempoh kamu siapkan slide ataupun buku scrap. Jadi kamu kena manfaatkanlah masa yang diberikan untuk siapkan tugasan projek sirah. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu dengan pemantauan guru dan ibu bapa. Okey, kita pergi kepada penilaian. Baik, tugasan ini mengandungi 2 soalan saja, sama macam Mukadimah berikanlah. Bagi tahu tadi, kamu boleh pilih antara soalan 1 ataupun soalan 2. Kamu boleh jawab dalam tulisan Rumi atau Jawi. Boleh pilih di antara kamu nak jawab menggunakan PowerPoint ataupun buku scrap. Yang ni pun macam Mukadimah katakan tadi, kamu boleh ikut kemahiran yang mana kamu mahir lah. Kalau kamu pandai menggunakan PowerPoint, kamu gunalah kaedah PowerPoint. Kalau kamu tak pandai menggunakan PowerPoint, jadi kamu boleh buat dengan cara buku scrap. Okey, ini juga sama juga macam Mukadimah terangkan tadi. Okey. Okey, untuk penilaian projek tahun 6, okey, markah sebanyak 30%. Maksudnya 30 markah lah. Okey, jadi kita akan lihat daripada aspek yang kita akan nilai. Mukadimah akan nilai daripada cover depan. Cover depan, kalau kamu nak dapat markah penuh adalah 3 markah. Jadi kalau kamu nak dapat markah 3 markah, kamu perlu siapkan tugasan kamu dengan susunan yang menarik lah. Okey, kalau kamu dapat susunan PowerPoint ataupun buku slide kamu dengan cantik dan menarik, kamu insyaAllah kamu akan dapat 3 markah. Dan seterusnya lah, kalau kamu dapat 2 markah, kamu dah buat terbaik, tapi mungkin tak boleh dapat markah penuh lah. Dan juga sederhana. Okey, ini mengikut pemarkahan lah. Okey, di aspek yang kedua, Mukadimah akan tengok dari segi mengembangkan maklumat dalam buku teks menggunakan peta iThings. Okey, macam mana peta iThings tu? Okey, kamu pandai huraikan lah. Okey, dia dah bagi soalan. Okey, jadi macam mana kamu nak susun huraian dengan nampak lebih menarik lah. Okey, macam peta minda kan. Itu terpulang pada gaya kamu nak susun bagi cantik. Okey, yang ni 8 markah. Banyak tu 8 markah ni. Okey, seterusnya yang ketiga, Mukadimah akan nilai dari segi pertambahan ilmu. Contoh maklumat-maklumat lain selain daripada kamu guna buku teks. Okey, contohnya kamu guna dalam carian internet,
ataupun kamu guna buku rujukan lain lah. Okey, buku rujukan yang berkaitan dengan tajuk kamu. Contoh kamu pilih Imam Ghazali, carilah buku yang menerangkan tentang biodata Imam Al-Ghazali. Baik, seterusnya pengajaran selain dari buku teks. Okey, dalam buku teks dah sededah pengajaran. Jadi kamu cuba cari pengajaran yang selain daripada buku teks. Antara kamu nak cuba buat pengajaran yang kamu dapat simpulkan daripada kisah tokoh tersebut, ataupun kamu nak cari dalam internet, ataupun buku teks, buku rujukan lain lah. Yang ni terpulang kepada kamu. Okey, markah dia sebanyak 6 markah. Banyak ni Okey, jadi kamu cuba cari dalam internet. Sekarang ini kita ada kemudahan kan. Okey, jadi kamu cari dalam internet. Okey, aspek yang seterusnya, soalan alas tinggi. Okey, ini soalan yang perlu kamu berfikir. Jadi, kalau kamu nak dapat markah untuk 4 markah ni, kamu cubalah berfikir, orang kata apa, dapat pandai olah ayat tu dengan cantik. Susunan ayat tu cantik. Okey. Seterusnya ialah persembahan kreatif dan kemas. Okey. Yang ni kalau kamu dapat buat kemas cantik kan, tersusun elok, insya-Allah kamu dah dapat 3 markah. Okey, yang ni antara dia punya tahap-tahap markah lah. Okey, jadi jumlah markah adalah sebanyak 30 markah. Selebihnya 70 markah pada ujian lisan tu lah. Ujian bertulis. Okey. Okey, panduan penyediaan tugasan slide. Yang ni bagi yang murid yang nak pilih tugasan melalui PowerPoint. Okey, jadi Mukadimah tunjuklah. Okey, ni antara contoh slide PowerPoint. Macam dia kata tadi, kamu boleh guna 5 slide saja. Jadi kamu guna 5 slide lah. Okey, jadi Mukadimah terangkan macam mana slide pertama kena isi apa, slide yang kedua kena isi apa, slide yang ketiga, keempat dan kelima. Okey. Okey, yang ni samalah macam Mukadimah kata, kena pilih soalan 1 ataupun 2, terpulang pada kamu. Okey, terpulang pada kamu. Kamu boleh pilih sendiri. Mukadimah tak atur kamu, kamu yang akan pilih sendiri soalan mana yang kamu yakin kamu boleh jawab. Okey, yang ni tak kisah, kamu boleh guna buku teks ataupun kamu ada rujukan-rujukan luar ataupun kamu nak cari dalam internet. Okay, jadi terpulang pada kamu sendiri sebenarnya. Okey, usaha kamu. Okey, kalau soalan yang berkaitan pemikiran alas tinggi tu, jadi kamu kena kembangkan ayat kamu tu nampak lebih menarik. Maksudnya kalau soalan yang dia bagi untuk kamu berfikir, kamu cuba sampaikan dengan orang kata apa? Dengan ni lah, dengan elok lah, dengan ayat tersusun cantik. Okey. Baik, ini antara soalan 1. Okey, kalau siapa yang nak pilih soalan 1, tokoh Islam iaitu Imam Al-Ghazali. Jadi yang ni yang mana pilih slide lah. Okey, untuk slide pertama, kamu kena letak subjek. Okey, kalau kita subjek sirah, tajuk pilihan, contoh kamu pilih tajuk Imam Al-Ghazali ataupun kamu pilih Ibn Khaldun. Okey, yang ni segi maklumat tentang Ibn Khaldun. Okey, nama calon, nama kamulah. Tulis nama penuh, jangan tulis nama pendek. Kemudian nama sekolah kita, tulis nama penuh, jangan tulis Sri Kulim saja. Tulis nama penuh. Angka giliran. Untuk angka giliran ni nanti Mukadimah akan bagi senarai. Nanti kamu boleh rujuklah nombor angka giliran masing-masing. Okey. Slide yang kedua. Ini baru slide yang kedua. Slide yang kedua kamu perlu letakkan, buat dalam peta IT. Peta IT ni buatlah peta minda kan, bagi cantik sikit. Hiaslah, ikut terpulang kepada kreativiti kamu. Okey, letak kat situ kamu perlu letak pengenalan, isi kandungan. Pengenalan tu cerita sikitlah tentang Imam Al-Ghazali ni siapa. Kemudian letaklah latar belakang Imam Al-Ghazali segi kelebihan, sumbangan dan juga kesimpulan. Kesimpulan ni antara overall lah tentang Imam Al-Ghazali ni. Okey. Slide yang ketiga, pertambahan ilmu. Macam menyenaraikan 3 maklumat berkaitan Imam Al-Ghazali selain daripada buku teks. Okey, untuk slide yang ketiga ni kamu buat carian dalam internet ataupun dalam buku-buku lain. Macam kamu ada tambahan, contoh dari segi sumbangan. Okey, sumbangan dia apa lain selain daripada buku teks. Sumbangan apa lagi yang ada dalam internet ataupun dalam buku yang tak ditulis dalam buku teks. Okay, jadi kamu carilah. Tu antara contoh lah.
Okey, jadi 3 maklumat dia nak dalam selain daripada buku teks. Maksudnya maklumat tu tak ada dalam buku teks, kamu kena cari di luar buku teks. Okey, ini slide yang ketiga. Baik, kita pergi slide yang keempat. Untuk slide yang keempat, kamu perlu senaraikan 3 pengajaran selain yang terdapat dalam buku teks. Makna kata kamu tak bolehlah tiru dalam buku teks walaupun ada pengajaran kan. Jadi kamu kena buat sendiri pengajaran tu berpandukan tokoh Islam tersebut. Makna kata kamu kena fahamlah cerita tentang kisah hidup tokoh tersebut. Contoh kalau kamu pilih Imam Ghazali, kamu kena faham cerita dia, sumbangan dia. Jadi kamu boleh keluarkan pengajaran tersebut. Okey, berbezalah, maksudnya jangan tiru buku teks. Dina, okey. Slide yang kelima, yang ni soalan, dia bagi soalan. Okey. Ketua kamu pilih Imam Ghazali kan? Okey, Imam Ghazali telah menyumbang pelbagai ilmu, pendidikan serta adab pendidikan di serata dunia sehingga ke hari ini. Jadi, apa ada pendapat kamu, apakah adab-adab menuntut ilmu Al-Ghazali yang boleh kita contohi di masa kini? Okey, kalau kamu tak boleh masuk mualimah, macam tak boleh nak berfikirlah, maksudnya kamu boleh cari di internet ataupun buku rujukan. Selalunya kalau kamu cari di internet, insya-Allah akan jumpalah. Okey, antara adab-adab menuntut ilmu yang kita dapat contohi daripada Imam Al-Ghazali. Okey, itu antara contohlah. Okey, aktiviti ni tak termasuklah, maknanya selesai dah 5 slide. Aktiviti ni kita akan lihat dari segi kamu punya presentation tu. Dari segi kamu punya persembah tu, dia ada translation, animation, contoh macam tu lah. Okey, ini 3 markah. Jadi total dia semua 30 markah. Yang ni yang mana pilih tajuk Imam Al-Ghazali. Okey, seterusnya Mukadimah pergi kepada soalan yang kedua, iaitu Ibn Khaldun. Sama juga macam Imam Al-Ghazali. Slide yang pertama kena ada subjek, tajuk pilihan. Okey, tajuk pilihan, tajuk yang kamu pilih. Contoh Ibn Khaldun, tulislah Ibn Khaldun. Nama kamu, nama panjang Nama sekolah pun nama panjang, tak nak nombor serai kulim je. Kemudian angka giliran nanti Mukadimah akan bagi. Slide yang kedua, sama juga kena guna ada pengenalan dan juga isi kandungan, latar belakang, kelebihan, sumbangan dan kesimpulan. Slide yang ketiga, pertambahan ilmu, sama juga. Cari apa-apa maklumat selain daripada buku teks. Tak kisahlah apa-apa maklumat atau cerita yang kamu tak ada dalam buku teks, tapi kamu kongsikan dalam slide yang ketiga. Okey. Slide yang keempat, sama juga pengajaran daripada kisah Ibn Khaldun. Selain daripada buku teks, selain yang terdapat dalam buku teks, apa lagi pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Ibn Khaldun? Okey, slide yang kelima, tahil. Ni pun sama, soalan aras tinggi. Okey, antara soalan dia hari ini kita dapat lihat ramai pelajar telah berjaya dalam bidang sains, sejarah, mantik, astronomi dan lain-lain. Ini menunjukkan hebatnya tauladan yang ditinggalkan Ibn Khaldun kepada kita semua. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita ingin menjadi seorang murid yang berjaya di dunia dan di akhirat? Okey, ini soalan yang berkaitan dengan aras tinggi, maksud pemikiran yang kamu kena berfikir. Okey, jadi cara dia macam mana kita nak menjadi seorang murid yang berjaya di dunia akhirat. Bagi tahulah tips-tips nak berjaya macam mana. Okey, yang ni kamu boleh cari maklumat di internet. Okey, banyak maklumat di internet. Kena rajin-rajin lah. Okey, kalau tak tahu cara macam mana nak melayari internet atau nak cari maklumat melalui internet, bolehlah tanya Mukadimah ataupun mak ayah kamu lah untuk membantu kamu. Okey, aktiviti pun sama jugalah. Persembahan yang kamu sembahkan cantik, menarik dan kemas. Okey. Okey, seterusnya yang ni bagi yang murid yang pilih untuk menyediakan tugasan buku scrap. Okey. Okey, ni antara contoh buku scrap lah. Ni contoh saja, yang tak perlu letak gambar pun. Okey. Dia dah bagi tahu dah, letak apa yang dia nak je lah. Ni contoh. Okey, kamu boleh buat lagi cantik bagi ni Masuk Mukadimah, hiaslah bagi nampak kemas dan menarik. Okey, sama juga kamu boleh pilih soalan 1 ataupun 2. Okey.
Kamu boleh cari maklumat antara buku-buku luar daripada buku teks ataupun internet. Okey, soalan yang diberi perlu dijawab dan dikembangkan mengikut kreativiti pemikiran kreatif. Macam soalan alas tinggi kan. Okey, ini soalan satu bagi siapa yang nak buat cara buku scrap dan dia nak pilih soalan satu, Imam Al-Ghazali. Okey, untuk helaian yang pertama sama juga. Sama juga macam slide, cuma beza dia bagi helaian lah. Okey, untuk helaian pertama, kamu kena letak subjek, tajuk pilihan, nama calon, nama sekolah, angka giliran. Okey, markah 3 markah. Helaian yang kedua, okey, letak definisi, pengenalan definisi, isi kandungan, latar belakang, kelebihan, sumbangan dan kesimpulan. Yang ni 8 markah. Okey, banyak markah. Helaian yang ketiga, muka surat yang ketiga lah. Pertambahan ilmu. Ini sama juga. Kamu cari maklumat lain daripada dalam buku teks. Okey, sebab tu kamu kena rajin research lah. Okey. Tiga maklumat tambahan yang tak ada dalam buku teks kamu kena cari. Okay. Okey, untuk helaian yang keempat, sama juga 3 pengajaran selain daripada dalam buku teks. Maknanya kamu kena fikir sendiri pengajaran tu ataupun kamu nak cari melalui internet atau buku-buku rujukan yang lain lah. Okey, dan untuk helaian yang kelima, muka surat yang kelima yang terakhir, soalan alas tinggi, sama juga soalannya. Okey, Imam Al-Ghazali telah menyumbangkan pelbagai ilmu pendidikan serta adab pendidikan di serata dunia sehingga hari ini. Pada pendapat anda, apakah adab menuntut ilmu Al-Ghazali yang boleh kita contohi di masa kini? Yang ni pun samalah juga. Okey, sama juga macam maklumat terang tadi untuk bahagian slide. Okey, kamu boleh cari maklumat tu di internet ataupun boleh carilah macam mana ada menuntut ilmu kan. Okey, kreativiti, kamu hias buku scrap kamu tu dengan cantik. Maksudnya cantik yang kemas, okey, nampak tersusun. Nak tambah apa manik-manik ke apa terpulang pada kreativiti kamu, okey. Jadi total sama juga 30 markah. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Siapa yang nak pilih soalan kedua iaitu tokoh Ibnu Khaldun. Okey, sama juga macam tadi. Okey, kena letak helaian pertama, kena letak maklumat, okey, seperti subjek, tajuk pilihan, nama calon, nama sekolah, angka giliran. Okey, angka giliran pun maklumat akan bagi senarai nanti. Okey, untuk helaian yang kedua sama juga pengenalan, isi kandungan, latar belakang, kelebihan sumbangan dan kesimpulan. Helaian yang ketiga ni maklumat tambahan lah, 3 maklumat tambahan tentang Ibnu Khaldun selain yang ada dalam buku teks. Kemudian helaian yang keempat pengajaran. Pengajaran ni pun jangan ambil dalam buku teks, dia minta selain daripada buku teks. Okey. Kemudian kata kalau sama dengan buku teks tu, kita tolak markah lah. Okey, soalan helaian yang kelima, soalan alas tinggi. Okey, ni pun sama macam soalan bahagian slide untuk Ibnu Khaldun juga. Okey, hari ini kita dapat lihat ramai pelajar yang telah berjaya dalam bidang sains, sejarah, mantik, astronomi dan lain-lain. Ini menunjukkan hebatnya tauladan yang ditinggalkan Ibnu Khaldun kepada kita semua. Pada pendapat anda, bagaimana kita ingin menjadi seorang murid yang berjaya di dunia dan di akhirat? Ini pendapat kamu. Okey, kamu isikan pendapat kamu. Terpulang bagaimana cara kamu nak cari, kamu nak berfikir ke ataupun kamu nak cari melalui internet dan sebagainya. Okey. Seterusnya ialah kreativiti. Kreativiti samalah juga macam maklumat terang tadi. Okey, buku scrap tu hias bagi cantik, kemas, tersusun. Tulisan yang kamu tulis juga mesti tulisan tu jelas. Okey. Tulisan kena jelas lah. Kalau tak jelas nanti kan tu kita boleh tolak markah lah. Okey, yang ni Muallimah akan tunjuk contoh maklumat tambahan daripada internet. Okey, contoh ni kamu cari tentang Imam Al-Ghazali. Bila kamu search je Imam Al-Ghazali, banyak maklumat muncul. Okey, jadi pastikan maklumat yang kamu cari tu adalah maklumat yang sahih lah. Yang ni kamu boleh minta bantuan Muallimah ataupun bantuan mak ayah kamu lah. Okey, kalau kamu search je tentang Imam Al-Ghazali, banyak muncul tentang maklumat beliau lah. Okey, yang ni contoh research daripada internet tentang Ibnu Khaldun. Okey, sama juga. Okey.
Baik, yang ni antara contoh buku rujukan lah. Yang ni kalau kamu itulah kalau boleh pergi library, perpustakaan, ada banyaklah buku rujukan kan yang boleh kamu cari. Kalau mak ayah kamu ada buku rujukan ataupun kamu nak pergi cari kat kedai ke apa ke, terpulang pada kamulah. Okey. Okey, itu saja penerangan Muallimah. Semoga kamu dapat laksanakan dengan baik. Kalau ada masalah dari segi tak faham soalan ataupun tak faham cara bagaimana nak buat projek sirah, boleh maklum Muallimah, boleh mesej Muallimah, okey? Jadi semoga berjaya dan manfaatkanlah waktu cuti kamu ni pada minggu ni dengan sebaik-baiknya. Okey, jadi siapa yang berusaha dia akan berjaya. Jadi setakat itu dulu. Okey, Assalamualaikum.